Kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh, dalam kitab dia Pedoman Semaya Berjemaah, sehinggalah perkataan beliau, dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu haruslah ketinggalan daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Lalu ni kita duduk kecek mengenai makmum muwafiq. Lawan dia makmum masbuk. Makmum muwafiq ataupun makmum masbuk ni tak perlu niat. Semata-mata kita semaya, keadaan makmum itu automatik. Sama ada dia jadi muwafiq ataupun dia jadi masbuk. Tak perlu niat saja aku semaya fardu maghrib muwafiq ko, masbuk tak perlu. Muwafiq masbuk ni keadaan. Tak perlu pada niat, semata-mata semaya jadilah antara salah. Muwafiq ni makmum yang sempat berdiri dengan tu imam qada baca Fatihah. Makmum yang sempat berdiri dengan imam ataupun sempat qada masuk Fatihah diri dengan tu imam. Manakala masbuk, makmum yang tidak sempat berdiri dengan tu imam qada Fatihah. Acu baca bismillah tu imam rokok, maka ni dipanggil masbuk. Kalau makmum muwafiq pula, dia qada, misalnya baca Fatihah standard ni 20 saat, maka dia duduk kira dengan tu imam selama 20 saat. Dia baca, dia tak baca suku pasal. Hak penting dia qada masa tu. Maka apabila makmum muwafiq dah sebab dia sempat masa dengan tu imam qada Fatihah, maka dia kena baca Fatihah sudah. Tu imam tak tanggung baca Fatihah dia. Kalau makmum masbuk, dia muka tak ada masa berdiri dengan tu imam qada Fatihah, maka Fatihah dia tu imam tanggung. Apabila tu imam tanggung Fatihah dia, tak perlu dia sudah baca Fatihah dia. Manakala makmum muwafiq, sebab tu imam tak tanggung baca Fatihah dia, maka dia kena sudah baca Fatihah dia. Sekalipun terlewat daripada tu imam, ya. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu, yakni makmum muwafiqnya adalah sebab-sebab menyebabkan dia diuzurkan, tak boleh baca Fatihah. Haruslah ketinggalan, dibenarkan ketinggalan daripada imamnya, ketinggalan terlewat daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Rukun ni ada 2, rukun pendek, rukun panjang. Rukun pendek ni ada 2 saja, iaitu duduk antara 2 sujud. Kerana nak memisahkan sujud, 2 sujud, maka dipisahkan duduk antara 2 sujud. Lepas tu lagi, i'tidal. Kerana apabila seorang itu rokok, dia kena bangun sebentar, maka dia pun sujud pula. Bangun sebentar tu dipanggil rukun pendek. Maka hak ni dibenarkan ketinggalan lewat daripada tu imam 3 rukun panjang. Dia duk baca Fatihah. Tu imam rokok, tu imam i'tidal,
Tok imam sujud, tok imam duduk antara dua sujud, tok imam sujud. Tu 3 rukun. Rakaat, sujud, 3 rukun. Iktidal dikira? Tak, rukun pendek. Duduk antara dua sujud dikira? Tak, sebab dia rukun pendek. Tok imam bangun saja rakaat kedua, wajib kena pilih. Sama ada dia nak pilih semaya tu, nak ikut tok imam lagi, lagu mana? Dia kena mufarakah ataupun dia mufarakah ataupun dia nak ikut tok imam. Kalau dia ikut tok imam, maka seolah-olah dia masuk rakaat kedua sekarang. Lewatlah dia. Tak ada lah rakaat pertama. Tak ada rakaat pertama. Seolah-olah masuk rakaat kedua. Sebab tak ada dah 3 rukun dah. Jauh sangat dah awak tak ada ambat dah ni. Fatihah saya baca tadi dikira rukun rakaat yang kedua. Ataupun nak mufarakah, tu imam bangun tu mufarakah. Tak ada dah ambat ni. Mufarakah semaya sendiri. Apa maksud mufarakah? Terlintas di hati, niat di hati, tidak mahu berimam. Tak masih berimam. Bukan tak si berimam dengan Tuhan, tak si berimam. Mungkin kata tak si berimam apa? Tak si berimam dengan Tuhan. Bukan, tak si jadi makmum dah orang. Kerana ia hendak sempurna ke Fatihahnya, kemudian ia ikut di belakang imamnya hasil rakaat. Kalau terlewat 3 rukun, patut dia ikut tu imam, maka boleh rakaat tu. Selama belum lagi imam masuk rukun yang keempat. Gap dia rukun keempat, iaitu qiyam. Dia tu imam qiyam dah. Kalau tu imam qiyam, tak boleh lah dia. Tak ada masalah lah dia nak milih, dia nak berapa dia dah. Kena pilih masa tu imam sebelum masuk. Belum masuk kepada rukun yang keempat. Atau duduk tahiyat akhir. Tu imam duduk tahiyat akhir, rukun keempat je kot. Dan tiada mengapa duduk tahiyat awal. Kalau duduk tahiyat awal tak apa lagi. Duduk tahiyat akhir, rukun ataupun bangun rakaat yang seterusnya. Keempat kau apa dah. Atau duduk istirahat, tak apa lagi. Tak dikira lagi. Sebab benda tu sunat sahaja. Dan dikehendaki dengan 3 rukun yang panjang-panjang itu. Rokok, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Lewat setara tu tak apa lagi. Tu imam akad kepala tu, nak pergi masuk kepada rukun yang keempat, maka wajib dia kena pilih. Kalau dia tak pilih lagi, tu imam baca Fatihah ke apa dia, rukun kedua, rakaat kedua. Tu imam gerak nak rokok, batal lalu semaya dia. Kerana jadi beza 5 rukun dengan tu imam. Dan tiada dihisapkan iktidal, tidak dikira iktidal, duduk antara 2 sujud. Kerana rukun pendek keduanya, iktidal dan duduk antara 2 sujud. Maka jika masuk imam pada rukun yang keempat. Okey, masuk dah rukun yang keempat. Bagi rakaat yang tak ada tahiyat, tu imam bangun rakaat ketiga ataupun rakaat yang kedua. Tak ada tahiyat lagi. Daripada rukun rakaat yang kedua naik rakaat ketiga baru ada tahiyat. Tahiyat awal. Padahal makmum belum sempurna Fatihah lagi, maka wajib atas makmum itu pilih. Wajib pilih pada masa tu. Dia kena pilih. Dia masuk, jika imam masuk dah rakaat yang rukun yang keempat, qiyam ataupun baca tahiyat, maka pada masa tu wajib pilih antara ia ikut imam pada rukun yang keempat itu. Maknanya duduk qiyam ataupun duduk tahiyat. Tak imam tahiyat dah. Hamba baca tak ada hamba dah. Pakai duduk tahiyat sekali dengan tak imam lalu. Berarti rakaat ni tak ada dah hamba. Hamba tak ikat dok syarah, tak boleh nak buat gana dah. Maka dia pun kena duduk dengan tak imam. Dan ia tinggal aturan sembahyang dirinya. Tak payah lagi dok baca qiyam, dok baca Fatihah. Sebab tu imam dok baca tahiyat, pakai duduk tahiyat dah, tak ada hamba dah demo ni. Serta luput rakaatnya, tak boleh rakaat tambah serakaat lagi. Dan antara ia niat mufarakah, niat tak sidah semaya tak ada hamba tu imam, saya nak semaya sendiri. Boleh juga dengan imam. Dan ia kerja ke aturan sembahyang diri dia, dia semaya cara dia dah lah. Tak ada masalah. Dan dapatlah rakaatnya kerana tiada dimaaf. Dan dapat rakaat. Dapat rakaat lah sebab dia semaya sendiri. Kerana tiada dimaaf lagi lebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Seperti yang lagi akan datang kenyataan dia.
Tu cara orang semaya muafiq masbuk. Jadi kita kalau nak semaya fardu, semaya berjemaah, kena belajar semaya jemaah. Ada orang rajin dah semaya jemaah, muafiq masbuk tak belajar. Nah, kena belajar muafiq gapo dia, masbuk gapo dia. Aturan semaya lagu mana, nak susun sah lagu mana. Kalau orang cuik kita lagu mana. Ni ada orang cuik tak turun pas sudah. Orang cuik 14 kali pun duduk kerah lagu tu. Nah, duk main kerah lagu tu. Berat kata. Kena turun, tak usah turun takut patah. Geruk tu patah, macam-macam nah. Dan adalah sembahyang berjemaah di rumah dengan isteri, dia kata. Kita sembahyang jemaah di rumah tetapi dengan isteri kita dan anak-anak kita dan khadam-khadam itu dengan pekerja kita kah, kita sembahyang di rumah bukan sembahyang di masjid. Afdal, babih banyak pahala jika sekiranya ia pergi ke masjid, nescaya jadi hampa, kecewa daripada nak berjemaah mereka itu isteri, anak-anak dan khadam. Puan. Gini. Kita nikah, bini ada rumah. Kita nak pergi maya masjid boleh, bini kita semaya seorang. Afdal mana? Dalam kitab ni sebut semaya dengan isteri lebih afdal daripada semaya di masjid. Lepas tu tak semaya masjid rambutnya, duk temai dia apa cerah. Ada ulama buat lagu ni. Semaya dengan isteri dulu berjemaah, lepas tu dia turun pula semaya di masjid. Ramai orang buat lagu tu. Subuh kau gapo dia semua dengan bini dia dulu baru turun semaya masjid. Sebab tu orang dulu gotu dia semaya sunat dengan semaya fardu lama masa dia. Beza di antara. Ni kita lepas pada semaya sunat subuh tu, nak qomak selalu. Kena wi masa sikit sebab ada orang tu semaya jemaah dah dengan bini dia, mari pula semaya dengan tok imam pula. Dan jika bercampur laki-laki dan kanak-kanak dan khunsa dan perempuan diperbuat satu saf, nescaya hasil pahala sah. Boleh pahala sah, boleh. Capur tino jatai budak ke apa dia. Tak syarat satu sah tu sama jenis belaka, lelaki baru boleh sah. Tak. Lepas tu laku capur lagu ni haram dalam tino jatai. Ni contoh misalnya bagi adik-beradik lah. Adik-beradik. Tak apa kakak kita semaya sebelah. Adik kita semaya sebelah. Tino jatai. Tak apa. Maka boleh pahala sah. Ya, boleh pahala sah. Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib semata-mata mengambil upah, nescaya tiada pahala akhirat baginya kerana tiap-tiap ibadat yang disekutukan padanya pada ibadat antara dunia dan akhirat, maka jika golek dunia lebih menguasai, lebih ingat gaji berbanding dengan amanah Tuhan daripada nak khidmat ke masjid, maka tiada pahala baginya. Ni masalah orang kerja berkait dengan agama dengan gaji. Ngajar, jadi cikgu, jadi tok imam, jadi gapo benda hok kait dengan agama, hok mana berat? Berat mu nak khidmat untuk agama Tuhan ke berat mu nak khidmat untuk dunia? Semata-mata kerana gaji. Kalau semata-mata kerana gaji, tak boleh pahala. Lepas tu, kalau akhirat pula, dan jika golek, yakni lebih akhirat, 90% akhirat. Saat ni 90% dunia, tak boleh pahala langsung. Sekalipun 40% tu ada juga niat akhirat boleh pahala, tak boleh. Ni ada sependapat. Pendapat lain pula ada pendapat. Dan jika golek akhirat, maka baginya pahala qadarnya. Qadar golek akhirat. Berapa demo niat akhirat? 60, boleh 60. 70, 70. Dia kena banyak sebelah akhirat baru dikira pahala. Kalau banyak sebelah dunia, hok ada baki akhirat sikit pun tak dikira. Dan jika bersama 55%. Hok ni kerana dunia pun ada, kerana akhirat pun ada, gugur pahala baginya. Tak boleh pahala juga. Tetapi pendapat tak ingat dah nama apa dia, Ibnu Hajar ke apa dia,
maka manusia akan dikira menurut niat dia. Sekalipun niat kebaikan dia hanya sikit, niat dunia dia banyak, maka diberi juga pahala walau sedikit. Bukan kata kena lebih akhirat dulu baru dikira pahala dak. Misalnya 40% saja akhirat, 60% dunia dikira pahala dah. Sekalipun kurang sebelum akhirat tu. Dan jika syok iman akan niat di dalam kianya, kemudian daripada takbir ihram segala makmum, nescaya harus baginya takbir perlahan-lahan serta dengan niatnya, kemudian ia baca Fatihah dan sah sembahyang segala makmum dengan dia dengan imam. Gini masalah. Akad takbir. Allahu Akbar. Makmum pun akad. Makmum biasa maya raya biasa. Adalah makmum tu tak ramai dalam 15,000 orang belakang. Allahu Akbar berdaun 15,000 orang. Tok imam kata sudah hamba saat ni akad takbir tak mari niat. Tak usahlah. Tak telitah niat mungkin mari lorak-lorak tu pakai ketat Allahu Akbar. Tak ingat kata nak semaya sunat Idul Fitri. Sudah. Tak usah hamba ni. Pas lagu mana? Orang dah kata takbir belakang dah cakap nak kata paling belakang minta maaf batal belakang batal hamba tak mari niat lagi. Tak payah buat lagu tu. Pegang tangan tutup mic takut orang perasan. Mari semula niat takbir selu-selu. Allahu Akbar. Jadi kita pun baca Fatihah molek, makmum belakang pun sah, semaya kita pun sah. Tak ada masalah gapo. Tu helah dia. Asalnya makmum tak boleh akad takbir dahulu daripada imam. Ya. Kecuali masalah ni tu tak apa hukum dia. Kerana apa? Kerana makmum tak tahu. Kalau makmum perasan seorang, hok duduk dekat dengan dia tu bila perasan. Tok imamnya buat perangai pula. Tak mari niat kalau nampak lagu ni nampak duk tekan mic lagu ni tok imam. Tok bila tak boleh. Ia kena batal sebab dia akad takbir sebelum pada tok imam. Manakala makmum hok tak tahu, tak apa hukum dia sah. Siapa sudah semaya baru tok imam kata hamba saat ni tak mari niat. Dah pok demo dah 15,000 orang dah akad takbir. Dia hamba akad takbir lepas pada demo lah. Sah semaya dia. Tapi kalau hok tahu ketika semaya batal kena ikut kena akad takbir selepas pada tok imam. Dan jika mengetahui segala makmum dengan demikian itu, kemudian daripada sembahyang sekalipun sah dah. Sebab sudah dah semaya, tak apa hukumnya sah. Dan jika diselangi saf dengan mimbar, saf patut ada mimbar. Ada setengah masjid mimbar dia, apa maksud mimbar? Tempat tu imam baca khutbah. Tempat tu imam semaya dipanggil mihrab. Mihrab ni, mihrab panggil. Alik kat anu dia panggil mimbar. Ada mimbar jenis cokoh lagu tu nyetok tengah-tengah gitu. Depan pada mimbar, setengah tu mihrab depan ni. Sah ada dah. Lepas tu selai dengan mimbar. Lagu mana? Atau tiang, ni tiang. Semaya putus dengan tiang, sambung tiang lepas belakang tiang. Lagu mana hukum dia? Tiada putus safnya. Jawapan dia, tiang atau mimbar tidak memutuskan saf. Kerana apa? Kerana dinamakan saf yang satu pada uruf. Kerana orang panggil satu saf lagi sekalipun diselangi oleh tiang. Kalau tanya orang berapa sah tu? 2 sah ke 3 sah? Sah ya ni. Cuma diselangi oleh tiang, panggil satu sah ya. Maka uruf menyatakan diselangi oleh mimbar ataupun tiang dikira satu sah lagi. Maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk, makmum masbuk, serta dengan imam dia itu dinamakan awal sembahyangnya. Makmum masbuk dia 2 rakaat dengan tu imam, atau dipanggil awal sembahyang. Dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salat imamnya itu dipanggil akhir sembahyang dia. Hak dia sembahyang sendiri itu dipanggil akhir sembahyang. Maka mengulangi kunut makmum yang mengikut imam pada rakaat yang kedua sembahyang subuh, kerana kunut serta imam itu bukan tepat dia. Kita dah rakaat yang kedua sembahyang subuh, kita pun baca kunut atau imam. Maka lepas pada tu imam sudah apa, kita pun bangunlah. Bangun nak baca kunut ke tak? Ya, kena baca kunut. Saat ni saya baca kunut dah. Kira hak ni rakaat kedua lah, hak ni rakaat yang pertama.
Tak boleh. Hak tu rakaat pertama. Kalau rakaat pertama apa saya kena baca kunut? Sebab awak ikut imam. Ikutlah semua perbuatan imam. Wirid ko gapo gerak ke dia kena ikut imam. Kunut awak sebenar. Ni sekaranglah kunut awak sebenar muka rakaat kedua. Tu maksud dia nah. Dan mengulangi tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga semaya maghrib dah. Nah, tiba-tiba rakaat pertama baca tahiyat dah. Rakaat kedua, tu imam wi salat assalamualaikum, kita pun bangun rakaat kedua. Wi tahiyat lagi, mau baca tahiyat lagi. Kerana tahiyat serta imam itu bukan tepat dia. Tepatnya di rakaat kedua dengan rakaat keempat. Dan yang nyaring baca dinyaring ke seperti dapat rakaat serta imam atau kurangnya. Kurang daripada rakaat. Rakaat imam. Lepas tu rakaat kedua. Kena baca derah. Ya, kena baca derah juga. Ataupun tak ada rakaat pun. Ya, kena baca derah. Sebab rakaat pertama, rakaat kedua ni kena baca derah. Bermula bermukim di dalam negeri antara orang banyak supaya dapat sembahyang Jumaat dan jemaah itu afdal. Lagu mana? Duduk di dalam negeri. Duduk di kawasan yang kita boleh sembahyang Jumaat dengan sembahyang jemaah lebih afdal daripada duduk dalam gua. Duduk tapa sore kau gapo dia afdal lagu tu. Daripada asing ke dirinya duduk tapa duduk gapo, maka duduk dalam masyarakat lebih afdal. Jika syarat afdal lagu mana? Jika tiada takut fitnah pada agamanya. Hamba kalau duduk dengan masyarakat, fitnah hamba. Tapi kalau hamba duduk dengan sore, selamat agama hamba. Maka lagu mana? Ada orang lah ni, duduk sore pun fitnah kepada agama, duduk ramah pun fitnah pada agama. Afdal duduk ramah lagi. Dan jika takut ia seseorang takut kepada fitnah kepada agama dia kalau duduk dengan orang ramah, maka ia asing ke dirinya di dalam padai-padai. Duduklah mana padai pasir mana ko, duduk dalam hotel ko, duduk atas rok mana ko, pohon pisang mana ko, aula lebih molek lagi kerana nak jaga kamu. Maka jika mufarakah orang berjemaah pada rakaat yang kedua, pada rakaat gugurlah fardu kifayah. Lepas pada rakaat yang kedua, pakat mufarakah ramai-ramai. Gugurlah fardu kifayahnya, yakni hak disuruh berjemaah hanya satu rakaat sahaja. Rakaat kedua sunat, rakaat ketiga sunat, rakaat keempat sunat. Hak fardu kifayah satu rakaat sahaja kena berjemaah semaya fardu. Apabila lepas dah gugur fardu kifayah, tiada disuruh perang lagi, tak payah pergi perang, tak payah majlis agama pergi serbu tempat tu kata istihad, orang situ tak semaya berjemaah. Kalau orang tak pergi semaya jemaah, mana-mana kampung, maka majlis agama kena serbu, tanya dia bakpo tak semaya jemaah. Gitu. Dan ketahui olehmu bahawa seruku yang panjang-panjang sebab dikata muafiq dan ketahui olehmu bahawa sebab bagi makmum muafiq tiada dapat sempurna ke Fatihahnya, padahal ia sudah dapat masa Fatihah. Ialah beberapa sebab daripada segala keuzuran yang lagi akan datang. Dia kata orang muafiq ni saat ni dia dah masa baca Fatihah dengan tu imam. Tiba-tiba dia tak boleh baca juga. Sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Sebab-sebab yang menyebabkan makmum muafiq tak ada baca Fatihah dengan tu imam. Sekalipun dah masa dia.
Gapo dia sebab dia? Dia ada perbahasan dia, ada 8 masalah, ada berapa 8 masalah kau ada? Ada 10 masalah. 6 masalah sepakat, 4 masalah khilaf antara ulama mutaakhirin Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Nak guna hak mana? Hak 6 masalah ni sebab menyebabkan makmum muafiq terlepas daripada tu imam. Tak boleh baca Fatihah. Wallahu a'lam. Baca surah An-Nas dahulu, lepas tu baca Al-Ikhlas. Dia patut baca qul Allah dulu, baru baca qul a'udzubillah. Wajib, ada ulama kata wajib kena ikut tertib. Tertib dalam Al-Quran pertama Fatihah. Lepas Fatihah surah Al-Baqarah. Siapa kau turun, akhir sekali surah An-Nas. Maka qul Allah dulu baru surah An-Nas. Kalau kita baca surah An-Nas baru baca qul Allah, muktamad kata makruh. Muktamad kata makruh. Ada kata haram kerana tertib susunan Al-Quran itu tertib tauqifi dipanggil. Memang Nabi Muhammad susun lagu tu, tiba-tiba suruh pun kita buat terbalik lagu tu, hukum dia haram. Ada kata hukum haram. Hak muktamad kata makruh. Betulkah bahawa siapa yang melakukan dosanya secara bersendirian, maka pahala amalnya akan bertukar menjadi abu berterbangnya di akhirat nanti? Bagaimana jika pelaku dosa bertaubat, adakah pahalanya sebelum ini dihapuskan juga? Gini, dosa ni dia tidak makan pahala. Dosa-dosa lah, pahala-pahala lah. Kecuali dosa ini yang ada kaitan dengan pahala. Misalnya apa dia? Dosa riak. Permulaan nak buat ibadat tu riak dah. Maka bukan dosa riak tu memakai pahala. Pahala awal-awal lagi tak ada dah. Bukan kata dosa makan pahala. Moga riak ni dosa, ibadat dengan riak ni dosa. Bukan kata dosa riak tu makan pahala. Ada bukan makan pahala. Awal-awal lagi tak ada pahala dipanggil. Mana kalau riak tu dosa-dosa lah. Kita ada semaya, kita bab muka lain kita dosa pula. Ya tak makan pahala kita nah. Cuma pahala boleh hapus ke dosa. Kita buat pahala, ada riwayat kata semata-mata buat pahala boleh hapus dosa. Kita ambil air semaya boleh menggugurkan dosa-dosa kecil. Kita tengok Al-Quran dengan cara memuliakan dia, hapus dosa kecil. Kita tengok muka mak ayah kita dengan hormat, hapus dosa kecil. Kita tengok Al-Quran, kita tengok masjid, kita tengok Kaabah, kita tengok orang alim dengan pandangan mulia, semua gugur dosa kecil kita. Jadi pahala ni, pahala dia makan dosa. Dosa tak makan pahala. Jika seorang sakit kerana luka di kaki dan terpaksa dibalut, kemudian dia berwuduk dengan sempurna. Wuduk sempurna lagu mana terbalut kaki ni? Soalannya, apakah ia perlu tayamum ketika masuk waktu untuk solat fardu dan sebaliknya? Dia buluk kaki lagu tu nak ambil sempurna lagu mana ambil semaya. Dia kena tayamum lah. Sebab anggota dia nak basuh lagu mana dah balut dengan kainnya. Maka ganti daripada anggota yang tak dapat dibasuh, diganti dengan tayamum di muka dan tangan. Di kaki tak payah. Apakah beza kasyaf hati dan ilmu laduni? Allah, bagai berat-berat saja. Kasyaf hati ini hati terbuka, keterbukaan hati melihat sesuatu yang tidak nampak. Tu panggil kasyaf hati. Ilmu laduni ini adalah ilmu ilham daripada Allah Ta'ala. Kasyaf lah. Ilmu laduni ini adalah ilmu ilham daripada Allah Ta'ala. Ilham lah kita tengok ilmu. Apa hukum orang yang suka kacau majlis ilmu? Haram hukum dia. Ni perbuatan orang-orang jahat, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad. Majlis Nabi orang kacau semacam. Haram hukum dia. Cara nak minta maaf pada orang sudah meninggal. Lagu mana? Hadiah ke pahala banyak kepada dia. Kalau kita rasa bersalah kepada dia, baca qul Allah, sedekah kepada dia, dengan niat supaya akhirat kalau dia minta kesalahan kita saat ni, kita bayar awal-awal lagi ke. Hamba sedekah dah atas nama bemo 4 juta ke. Hamba tak minta dah demo bayar dah tu.
Nak tanya berkenaan selawat 1000, istighfar 1000, perlu kau buat dengan 1000 sekaligus ataupun boleh buat sikit-sikit untuk cukup ke dalam sehari. Gini, kalau nak buat satu majlis molek lagi. Kalau nak buat sikit-sikit boleh juga. Nah. Jika seorang buat maksiat dan dia bertaubat, esok harinya dia buat lagi maksiat, dikira fasik ke tak? Buat maksiat ni fasik lah. Nah, buat maksiat ni fasik lah hukum dia nya. Pas lagu mana? Taubat dia hak kemarin. Luk, beres dah. Hapus dah dosa dia hak kemarin. Hak ni dosa baru pula. Tu ahlu sunnah wal jamaah. Beza dengan kumpulan lain, antaranya gapo dia kumpulan gapo dia murjiah tak silap hamba. Kalau mengulangi dosa yang sama, maka dosa hak dulu kita taubat dinaik ke semula. Nah, kerana kita ulang dosa yang sama. Tapi ahli sunnah wal jamaah sekalipun dosa yang sama, hak kita taubat dah tu tak itu tak buat naik dah. Dosa ni dosa barulah, tu maksud dia. Nah. Adakah berdosa jika saya tak tegur kawan sebilik yang tak solat walaupun saya masih belum rapat dengan dia? Kena tegurlah. Tu maksiat tu dah. Kalau kita tak mampu nak tegur dengan dia, ada sebab-sebab faktor kau jadi baloh kau apa, nah, maka kita tegur dengan hati. Yakni kita tidak rela dia tak semaya tu, saya tak rela awak tak semaya kepada Tuhan. Awak sepatutnya hamba Tuhan kena semaya. Tiba-tiba awak tak semaya, saya tak rela perbuatan awak ni. Nah, lagu tu. Dalam hati kata lagu tu. Apa hukum bersalaman dengan makcik yang dah kita anggap macam mak sendiri? Haram hukum dia. Nah, kerana makcik pun kena makcik vok. Nah, hok jenis makcik hok jenis getah lagi ko nak kata ke mana nah. Masalah berlaku. Nenek kena rogo lagi. Nenek dak tengah orang getah, bau busuk main kena rogo ke orang lagi. Tiba-tiba makcik tak ada nafsu, tak ada gapo dia. Takut makcik tu dah ada nafsu dengan kita. Tak leh. Islam kata apabila seorang itu haram disentuh, sampai mati dia haram disentuh. Budak-budak perempuan sebelum dia haram disentuh boleh sentuh dulu. Misalnya budak kecil, kita pun jamah dia, tak batai semaya, tak haram sentuh. Tapi apabila dia sampai kepada peringkat tubuh dia tu orang tengok naik nafsu. Orang akan fikir benda mok tak comel, fikir nak setubuh dengan dia lah gapo dia, maka start daripada tu siapa dia mati tak boleh setuh dah. Lepas tu dalam ayat Quran tu kata dia boleh buka telekung. Dia, kita tak boleh, tetap tak boleh. Dia ikut dia, moga dia tua dah dia nak buka telekung tak apalah. Moga pakai telekung pun sengit lagu ni, mocik pakai lagu mana setahu telekung. Dia pun tak tahu alik-alik jatuh dah. Alik dia boleh buka, alik kita tak boleh. Macam mana nak istighfar sehingga Allah menurunkan hujan dengan lebat? Lah ni musim hujan tak salah lebat lagi. Ke hujan, ke banjir pak orang. Banyak ke harta dan mendapat kebun seperti mana dalam surah Nuh. Wa yumdikum bi amwalin wa banina wa ja'alakum anhara apa semua ni ayat Quran tu kata. Istighfar lagu mana? Istighfar sungguh-sungguh. Nah, istighfar molek-molek sungguh, minta maaf, insya-Allah janji daripada Tuhan. Siapa dia yang banyak istighfar, Tuhan beri anak, Tuhan beri hujan, kemarau dan Tuhan beri harta. Orang tak ada anak kena banyak istighfar. Antara amalannya 100,000 astaghfirullahalazim. Kita dengan bini kita duduk dalam satu majlis sebut astaghfirullahalazim. Lagu mana? 100,000 kali. Tak boleh buat satu majlis buat 2 kali, 3 kali. Hak penting perhabis 100,000. Tu nak boleh anak. Lepas tu tepat ni tak hujan misalnya, kemarau, istighfar juga. Gapo sorry? Harta, kurang harta. Lo ni zaman PKP, zaman payah pitih, istighfar boleh 100,000 kau gapo. Nah, tu cara dia. Ni istighfar 3 kali nak suruh turun hujan. Istighfar 3 kali nak suruh boleh harta. Siapa dia nak bui? Ambo tak saya bui. Kalau buat 3 kali siapa dia nak kecek dengan demo. Biar sungguh halik kita. Boleh tak terangkan kalimah nafi isbat? Apa yang dinafi dan apa yang diisbat? Saya keliru. Kalimah nafi dan isbat adalah kalimah la ilaha illallah. La ilah, tiada Tuhan yang sebenar-benar. Itulah yang kita nafi daripada hati kita, kita tolak daripada hati kita, yang menyatakan tidak ada Tuhan yang sebenar-benar dah. Tolak semua benda Tuhan yang selain daripada Allah. Illallah,
kalimah isbat dipanggil. Yakni menetapkan yang Tuhan sebenar hanyalah Allah. Selain daripada Allah tiada. Tu nafi. Yang sabitnya hanya Allah Taala saja. Ketika kita nafi saat ni, jangan lupa ke isbat. Ketika kita nafi tiada Tuhan dah. Jangan nafi pak Tuhan, jangan. Allah jangan. Nafi hak selain daripada Allah. Jadi ada terjemuh tiada Tuhan yang hak selain Allah. Hak Allah sabit dia dengan ketuhanan. Nah, tu nafi dan isbat. Kalau orang berlakon tak tutup aurat, adakah duit hasil berlakon itu jadi haram? Oh, haram lah. Kerana perbuatan maksiat. Maka orang ambil upah dengan buat maksiat, tak boleh. Tetapi kalau dia ambil upah bukan atas dasar maksiat, tapi atas dasar kerja, maka tak apa. Contohnya, orang kerja 7-Eleven. Jual biasa, tiba-tiba dia pakai seluar ketat, pakai skirt. Maka bulan-bulan dia ambil gaji, dia pakai skirt. Skirt tu perbuatan dia tu haram. Dia gaji, dia kerja atas nama 7-Eleven. Boleh gaji? Oh, boleh gaji, halal lah. Cuma maksiat yang dia buat tu tak jakit di gaji dia. Beza dengan orang jual arok. Sekalipun dia pakai jubah, dia pakai serban, dia pakai jubah belah, ging jual arok, maka kalau dia ambil upah daripada jual arok haram. Dia pakai jubah, tak dia sebab dia nego tu kerana benda haram, maka sebab tu tak boleh. Jadi kalau dia berlakon untuk tidak tutup aurat, maka dosalah perbuatan dia. Ibu dan bapa saya main forex. Forex trading lah. Saya dengar ada ustaz kata forex ni haram. Saya pun dah umur 18. Tapi tak cukup syarat kerja lagi kerana belum waxing lagi. Jadi berdosa kalau saya ambil duit nafkah dari makan daripada mak ayah saya kerana sumber dia haram. Oh, jangan ambil dah. Kena royak kat orang tua kita. Forex ni tak boleh main. Nak main boleh, jual duit direct. Buka kaunter, letak pitih dolar, pitih gapo. Siapa dia nak tukar dolar? Ha, mari tukar. Siapa dia nak pergi luar negeri, nak beli dolar? Ha, beli dengan saya. Itu tak apa. Forex ni yang main dalam internet. Internet kan ada unsur riba. Kerana bayaran dia bertikah. Ulama bahas secara panjang lebar lah. Nak jual direct boleh, dia panggil currency ni. Tukar direct gini lagu ni, tak apa. Apa hukum pakai kain pelekat nipis wak semaya sehingga terbayar poho? Gini. Hok bata tu nampak warna kulit. Kita pakai pakaian nipis nampak tak warna kulit. Tak nampak, cuma nampak bayar bentuk poho warna gelap gitu. Tak bata. Kalau nampak warna kulit baru bata. Kalau dapat bentuk hanya haram saja depan orang ramai. Orang ramai lah. Kalau depan tak ada orang ramai tak ada masalah apa. Tak batas maya, tak batas. Kalau nampak warna kulit baru batas. Terbayar sini, terbayar bentuk saja tak apa. Nak tanya cara kecing, duduk yang sebenar macam mana? Duduk kecingnya, eyoknya duduk gini. Kecing duduk biasa pun tak apa. Eyok duduk eyok saja. Tekan kaki kanan, kaki kiri ni perapak. Penuh ke kaki kiri, tapuk ke kaki ni perapak. Kaki kanan ni letak separuh saja, gini, tekan ni sikit. Biar jadi congek gitu. Tangan ni kita letak di pohon. Tangan ni kita letak di pinggir. Ni letak sini. Gitu. Cara dia. Tu nak eyok. Cingkong ke apa dia. Tu cara sunnah. Ada letak gini pun ada. Sebab tu tak silap hamba Imam Syafi'i tak so. Jubah dia sebelah kecil, sebelah besar. Ada guru hamba jubah dia kecil sebelah, besar sebelah. Orang tanya dia buat apa? Sebesar sebelah. Besar ni mudah hamba kalau nak masuk tandas, buat piuh, hamba letak lagu ni buat tebing atas kepala. Imam Syafi'i, dia gil tepuh jubah, tiba-tiba orang hok jahit tu nak uji. Bunyi Imam Syafi'i ni warak, akhlak molek, cutera hamba nak uji dia. Nya jahit sebelah kecil, sebelah besar. Maka tehlah Imam Syafi'i. Tengok kelip Allah, kecil sebelah, besar sebelah. Maka dia nak dengar Imam Syafi'i kata apa. Imam Syafi'i pakai baju tu. Maka dia tanya Imam Syafi'i, apa sebelah kecil, sebelah besar? Dia kata, kecil ni mudah hamba nak mengarah. Muka kecil kalau besar ni jadi selok habis kena dakwah ke apa dia.
Batu besar ni ambo boleh buat isi kitab, buat gapo dia jadi big pula kat ambo. Mudah. Tengok orang bijak. Dia nak tengok Imam Syafi'i ni perangai lagu mana. Ni sikit salah sikit gagal kepal. Pun nak bergocoh dengan orang. Apa maksud dikatakan tuai mina tentang barang tersedia nafi tak perlu pada isbat. Terima kasih. Ni ambo tak tahu ibarat kecek bab gapo. Tiba-tiba mari tanya. Masalah tuai mina berkali dalam kitab Irsyadul Ibad tu lah berkali. Tentang barang tersedia nafi tak perlu pada isbat. Yakni benda hak tidak tak perlu lagi kata tidak. Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Ada tak? Tuhan hak selain daripada. Tidak. Tak perlu kata tidak dah benarnya. Benda hak tidak dah. Tidak sini maknanya tak ada. Nafi sini hak barang yang tersedia nafi tak perlu pada isbat. Benda yang tersedia nafi tak perlu pada isbat. Tak perlu kita kata tak ada baru dia jadi tak ada. Dah bagi hak tak ada dah. Tak perlu kita nak kata ya lagi benda hak tak ada dah. Lebih kurang gitulah maksud dia. Cuma tengok pula ibarat sebenar dia. Yang ni benda hak tentu tidak dah tak perlu kata tidak dah. Tidak dah. Bagi tidak dah. Bagi tak ada dah. Tak perlu kata kita isbat ke. Kita nak sabit ke dia lagi tak ada. Dah bagi tak ada dah nak sabit ke apa dia lagi. Nak sabit akan ketiadaan dia tu lah. Benda tak ada dah. Jadi tahsil hasil lah. Menghasilkan benda yang sudah terhasil. Benda tak ada dah. Nak mentaduk ke benda tak ada tak payah kata. Setan boleh nyamar jadi Nabi dan Rasul kodok. Saya mimpi nampak Nabi Yaqub. Adakah sekadar mainnya tidur. Ni hamba tak tahulah. Setan ni boleh tak nyamar Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad memang ada nas lah. Setan tak boleh menyamar, tak boleh merupa ke Nabi Muhammad. Sama ada dia rupa betul Nabi Muhammad betul, tak boleh hacur tubuh dia. Ataupun dia nak rupa ke satu rupa orang lain, tapi dia kata Muhammad ni. Maka itu khas keistimewaan penjagaan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kerana dalam syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau bab Tuhan, syaitan tak boleh nak merupa Tuhan kerana Tuhan tak ada rupa. Kalau dia rupa ke bentuk sesuatu, salah petai hari dah sebab Tuhan tak ada rupa. Tentu dah orang kenal tu bukan Tuhan. Tetapi kalau bab Nabi kerana dia ada rupa dan bentuk, maka syaitan boleh tiru. Kecuali Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad tu dalam kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka nak jaga dua-dua ni supaya manusia tidak sesat. Keistimewaan Nabi Muhammad tak boleh dirupakan. Kalau syaitan rupa hacur. Kalau dia nak rupa benda lain. Tapi dia kata Muhammad. Hak tu pun juga tak boleh untuk menjaga supaya umat Nabi Muhammad tidak sesat apabila dia bermimpi dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kata kamu telah melihat aku. Ada 4 riwayat hadis mengenai melihat Nabi Muhammad. Nama man ra'ani fil manami fasayarani yaqazatan. Man ra'ani fil manami fa innahu yaral haqqa. Ada juga. Man ra'ani fil manam fasayarani fi yaumil qiyamah. Ada juga. Man ra'ani fil manam fa inna syaitan la yatamassalu bi. Pak dah. Pak. Siapa dia tengok aku berarti dia tengok aku betul-betul. Siapa dia yang tengok aku syaitan tak boleh berupa dengan aku. Siapa dia yang tengok aku dia boleh tengok aku pada hari kiamat. Siapa dia yang tengok aku, dia boleh tengok aku masa jago. Lagu tu. Nabi-nabi lain tidak ada nas. Hamba pun tak tahu, tak ada nak cek, tak ada nak berapa. Dia boleh kalau dia berupa dengan Nabi selain. Tok Guru, Syekh, Wali, boleh tahu dia nak merupa. Sebab tu Nabi pesan, kalau mimpi selain daripada hamba, tengok. Kalau dia bawa betul dengan syariat, ikut. Kalau tak betul dengan syariat, tolak. Takut-takut hok mari tu setan dajjal. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.